Ada satu bahagian dekat otak saya ni, dia macam spike elektrik dia spike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Jeffrey. Maybe ada di antara anda yang kenal saya dari channel YouTube Mona Lisa PC. Orang kenal saya sebagai Abe Cerah. Abe tu adalah abang dalam lorak Kelantan disebabkan saya berasal dari Kelantan dan sekarang pun saya menetap di Kelantan. Dan Cerah tu adalah panggilan manja untuk siapa-siapa yang bernama Ashraf dekat Kelantan ni. Kalau dekat luar Kelantan, orang lebih panggil Ashraf sebagai Acap. Tapi saya tak berapa sukalah benda tu. That's why saya pakai Cerah lagi lah. Di mana-mana saya pakai Cerah tu. Kalau dekat Jepun dulu, orang panggil saya... tak apa, nanti saya cerita kemudian. Kalau anda tertanya-tanya, channel apakah ni Abe Cerah kan? So, channel ni dia lebih kepada diary macam tu. Dia bersifat podcast. Anda tak perlu nak tonton video ni. Anda just pasang and dengar saja. Saya tak ada buat video editing yang pumpam-pumpam lawa gila. Tak ada. Saya just nak buat simple. Saya record ni pun tak ada, kita cakap buat preparation macam monitor dekat belakang ni pun saya tak pasang, tak bagi hidup-hidup. Lampu dekat langsir tu pun saya tak buat hidup-hidup. Even saya record dengan kamera hadapan Zenfone 8 kot. Saya memang tak nak guna kamera, tak nak buat editing pelik-pelik lah. Cuma saya nak jaga kualiti audio, so saya guna AKG Lyra ni. So video channel ni dia macam random item macam tu. Saya just nak kongsikan pengalaman peribadi saya sebab saya perasan makin berumur ni. Untuk tahun 2022 umur saya sekitar 33 tahun, agak tua. So makin banyak memori saya hilang memori masa kecil saya, masa remaja, masa saya bekerja, dia hilang disebabkan kita tua kan. And yang lagi menyedihkan, memori dengan enjoyment tu dia hilang. Enjoyment yang saya maksudkan macam bila kita kecil, kita umur 5 tahun, 6 tahun, kalau orang bagi kepada kita patung Ultraman yang kaku tak boleh hidup tu, tapi dia dalam memori kita ataupun dalam kepala kita, dia hidup dia boleh bagi laser beam dan dia mati dan sebagainya. So benda-benda tu dia hilang dari saya dan of course dari anda juga sebagai seorang manusia kan. Kadang-kadang bila kita tengok adik kita, dengan benda ni pun rasa lawak gila kan. Tapi itulah yang saya nak cuba protect. Saya nak cuba kekalkan dia dalam bentuk diary, which is video dalam channel YouTube Ashraf Jeffrey ni lah. Sebelum ni channel ni saya guna untuk upload video-video family. Ada yang saya private kan, ada yang saya rasa okay, so saya still kekalkan dia dekat situ untuk tontonan umum. And macam saya bagi tahu, anda boleh keep driving, anda tak perlu nak tengok apa muka saya dan sebagainya. Saya tak ada nak buat editing bagai. Okay, saya nak perkenalkan diri saya secara detail sikit. So saya lahir pada 1989. Kemudian saya dibesarkan dekat Kelantan. Saya pun memang asal Kelantan, dibesar dekat Kelantan dan sekarang pun menetap dekat Kelantan. InsyaAllah saya akan settle down dekat Kelantan juga. Saya belajar dekat sekolah rendah, menengah rendah dekat Kelantan, dan saya belajar di sekolah menengah atas dekat Kuala Terengganu. Kemudian saya sambung diploma dekat Unicel, University Industri Selangor. Actually dia under program yang saya masuk tu, nama dia Japanese Associate Degree. Kami akan belajar 3 tahun dekat Malaysia dan 2 tahun dekat Jepun. So macam mana sepatutnya tak dapat diploma pun. Diploma tu macam bonus lah, tiba-tiba dapat something like that. Dan saya sambung belajar dekat Takushoku University dekat Jepun. Semua benda ni saya akan kongsikan dengan anda. Kenapa saya pergi dekat Jepun, kenapa saya belajar ambil beasiswa dari MARA instead of saya ada dapat juga GPA untuk sambung belajar dalam medical sebagai contoh. Tapi saya tak ambil. Nanti saya kongsikan dengan anda pada video yang akan datang lah. Kemudian saya sambung bekerja dekat Jepun selama 1 tahun. Nama company tu ialah Matsuda Sangyo. Menarik bila masuk company Jepun ni, antara benda menarik yang saya nak kongsikan dengan anda, dia ada lagu dia. Saya tak ingat lagu penuh dia, tapi dia ada satu tu yang macam Matsuda Hokorino na saya pun dah ingat lah, lama lah tu, tahun 2012 ke 2013 macam tu. Dan saya balik bekerja di Shah Alam. Company sama lagi, cuma dia ada cawangan dekat Shah Alam. Bekerja kejap, lepas tu saya tak tahan dengan kebetulan masa tu parent saya dan abang saya dia panggil saya untuk balik ke Kelantan jaga company kedai komputer Mona Lisa.
Masa tu saya macam fikir dua juga, sebab saya suka bekerja dekat Mak Sedar tu. Saya suka dia punya environment kerja, dia punya kerja style tu memang saya suka gila. Apa yang saya buat tu saya enjoy. Cuma saya tak best dekat Selangor ni ialah dia punya traffic. Jam dia, ya Allah. Bayangkan saya duduk dekat Batu Tiga, Shah Alam. Saya kerja dekat Proton tu. Saya tak ingat section 20 ke apa. Saya dah tak ingat. Memang tak ingat langsung. Then kalau saya keluar rumah pada pukul 7.15 pagi, saya akan sampai pada pukul 8.30 pagi. And saya tak sempat nak breakfast lah. Tapi kalau saya keluar rumah pada pukul 7 pagi, saya boleh sampai pada 7.20 pagi. Dia tak jauh, tapi dia punya traffic jam tu, ya Allah. Sama juga masa balik. Masa balik tu, kalau saya balik pukul 5.30 petang, dia waktu balik office tak silap saya 5.30 lah. Kalau saya balik pukul 5.30, saya akan sampai dekat rumah pada pukul 7.30, something like that. But kalau saya balik pada pukul 7.30, saya akan sampai pada 7.30 akan sampai dalam pukul 8 lah, macam tu. So saya decide untuk balik pukul 7.30 lah. Bukan rajin. Bos saya nampak macam, bos tu bos Jepun, nama dia Nishide Sang nampak saya macam rajin balik. Padahal bila dia balik tu saya tak buat kerja pun. Saya main Facebook, saya baca blogspot dan sebagainya. Tapi itulah sebab kita nak elak traffic jam. Saya tak suka traffic jam. Saya sangat-sangat tak suka. And atas dasar ni juga saya fikir macam, okey juga kalau buat video podcast macam ni, anda pun bolehlah buang-buang masa dengan dengar saya membebel kan. So ditakdirkan Allah, saya balik ke Kelantan. Balik ke Kelantan tu, yang best balik Kelantan ni, first kali saya stay dengan mak saya lah dekat rumah dia. So saya tak perlu bayar sewa, saya tak perlu nak bayar bil elektrik, bil apa semua saya tak perlu bayar. Semua gaji yang masuk, walaupun gaji ketika tu sebenarnya downgrade Masa saya dekat Shah Alam tu gaji saya sekitar dekat-dekat 4,000, tapi bila saya balik kerja dekat Mona Lisa ni gaji sekitar 3,000 macam tu. Tapi enjoy lah. Bayangkan 3,000 tu 100% masuk dalam poket sendiri kan. Enjoy gila. Lepas tu bila dah dapat anak, rasa nak privacy sikit, so keluar rumah. Ketiga tu lah baru kenal erti hidup, baru kenal langit bumi ni tinggi mana kan. Every month negatif kot. Cash flow saya negatif. Masa tu macam pecah kepala. Bila bercakap dengan wife saya tentang duit ni, boleh bawa gaduh lah. Seriously. That's why bab duit ni anda kena betul-betul planning lah. Anda tak boleh rasa okay, happy duduk dengan mak sekarang, duduk dengan kawan sekarang, anda rasa happy. Saya tak berapa setuju lah dengan idea tu. Sebab saya dah lalui sendiri and sangat-sangat sakit lah. Alhamdulillah sekarang saya dah ada rumah sendiri. Rumah ni pun mahal, sangat mahal. Dekat Kelantan ni pun saya pun tak faham benda ni. Apa yang berlaku dekat Kelantan pun saya tak faham. Peluang pekerjaan ataupun kerja-kerja yang gaji besar macam dekat Selangor tak banyak. Kecuali anda doktor ataupun cikgu dekat sini boleh lah. Tapi kalau anda kerja swasta macam tu memang tak banyak. Tapi rumah mahal rumah. Macam dekat Kota Baru, rumah yang saya beli ni harga dia dalam 600,000 juga menghampiri 600,000 macam tu. Luckily wife saya adalah seorang doktor, so kita orang do something lah dengan kita orang punya gaji dan sebagainya. So alhamdulillah dapat beli rumah ni. Sekarang dah ada 3 orang anak. Sepatutnya ada 4 orang, tapi seorang gugur. Anak yang ketiga saya gugur. InsyaAllah masuk syurga. Sebab gugur dah ada, InsyaAllah dah ada nyawa dan sebagainya. Allah uji kita. Masa gugur anak tu pun dia ada something yang best lah kalau nak share. Saya orang yang tak beremosi sangat. Masa mula-mula tahu dapat anak pertama ke, saya macam tak ada rasa excited, tak ada rasa happy, tak ada. Saya just macam biasa saja. Okey dah jadi ayah kan. Dah tahu okey beban bertambah kan. Masa tu kita fikir beban lah, kita tak nampak rezeki. Sebab masa tu memang muda kan. Masa tu pun memang saya panas baran. Saya memang suka marah-marah orang. Even dengan family pun ada marah-marah lagi. Kita tak dapat kita cakap nak buat pertimbangan yang waras lah. Bila ada sedikit masalah dekat kedai pun kita marah-marah orang. Dengan customer kita pun kadang-kadang gaduh kan. Dia jadi tak elok lah. So sekarang bila dah gugur tu, anak gugur, mula-mula tu saya tak rasa apa-apa. Saya yang kebumikan sendiri anak saya tu. Saya tak rasa apa-apa sebab yelah kita pun tak ada bond dengan dia, tak bercakap. Lagipun dia bukanlah lahir dengan dia menangis, tak ada. Dia gugur dalam kandungan. So
Mula-mula tak rasa apa tau. Tapi bila duduk sorang-sorang, bila sunyi kan, dia datang layan perasaan masa tu, nangis kan. So basically dia benda-benda macam ni dia menyebabkan saya rasa saya ni seorang manusia lah, bukan robot dan sebagainya. And atas dasar ni saya nak kongsikan dengan anda. Lagipun saya ada satu penyakit penyakit saya ni nama temporal lobe epilepsy, which is ada satu bahagian dekat otak saya ni dia macam spike elektrik dia spike. Yang ni menarik juga sebab sebelum saya diagnose penyakit ni, ada banyaklah jumpa ustaz, bomoh, ada yang sampai bersilat depan kereta nak bagi lepas jin dan sebagainya. Yang tu nanti saya cerita pada video yang akan datang lah. So penyakit saya ni somehow dia ada related dengan memori juga. Dia tak directly, tapi dia adalah sikit-sikit tu. So saya banyak susah nak ingat benda, tapi tak adalah teruk sangat macam nyanyuk, tak adalah. Dia biasa-biasa saja. Cuma adalah related relationship ke? Adalah sikit. So itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah saya akan kongsikan pada next video. Tak tahulah, topik-topik memang random. Maybe esok saya cerita pasal Jepun, kemudian the next day saya cerita pasal bayi balik. Dia tak kisah. And maybe the next day saya cerita pasal benda-benda viral macam isu air dekat Kelantan ke. Saya nak kongsikan anything. Anda just layan. Anda nak drive ke, anda drive ke. Anda nak buat kerja, anda buat kerja je. Anda tak perlu tengok video saya. Anda just layan apa yang saya sembang. Sebab ini just macam diary lah kot. Dia bukan vlog, dia bukan nak kupas isu semasa pun, tak ada. Dia just anything yang related dengan otak saya, yang masuk dalam kepala saya dan saya rasa menarik untuk dikongsikan. So saya kongsikan dengan anda semua. Itu sahaja kot untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.